warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita teruskan pengajian berkenaan dengan fiqhul qulub. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan bentuk-bentuk penyakit hati. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bermula dengan penyakit G, iaitu malas. Pada muka surat 64. Malas merupakan salah satu penyakit yang boleh berada dalam jiwa manusia, yang mana jika penyakit ini berada dalam jiwa manusia, dia akan menyebabkan manusia itu tidak berada pada tahapnya yang terbaik. Seperti mana yang dinyatakan oleh penulis kat sini, katanya malas merupakan salah satu penyakit yang timbul pada diri seorang sebelum beramal. Dalam Islam, perkara-perkara yang menimbulkan dosa dan haram bukan sahaja tertumpu kepada zina, merompak, menyamun dan seumpamanya, bahkan juga melibatkan sikap negatif yang ditunjukkan oleh seseorang. Antaranya adalah sifat malas. Malas bukanlah sifat orang Islam. Malas antara punca yang menyebabkan kerja terbengkalai dan banyak perkara menjadi sia-sia. Kerja yang sepatutnya boleh disiapkan dalam masa sejam mungkin akan memakan masa selama beberapa hari. Seorang yang pemalas kadang-kadang bukan seorang yang jahil. Ada yang tahu banyak perkara dan belajar bermacam-macam buku, tetapi malas beramal kerana mengutamakan keuntungan jangka pendek berbanding dengan keuntungan jangka panjang. Orang yang sebegini adalah orang yang berjaya meraih apa yang dikejarnya, namun dalam masa yang sama telah membina masa depan yang gelap di akhirat kelak. Seolah penulis ingin maklumkan kepada kita bahawa tidaklah semestinya orang yang jahil itu sama dengan pemalas. Maksudnya ada orang yang berilmu tetapi dia malas mengamalkan apa yang dia telah pelajari. Maka ini yang dimaksudkan oleh penulis. Sebenarnya muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, malas ini dia tidak semata-mata malas dari sudut dia malas beramal. Malas menuntut ilmu juga termasuk sebahagian pada malas yang akhirnya membawa kepada keburukan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat malas di dalam Al-Quran, di antaranya Allah Taala pasangkan sifat ini ataupun letakkan sifat ini bersamaan dengan orang munafik. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ayat ke-54, Allah Taala kata apa? Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Allah Taala tengah cerita tentang perangai orang munafik. Mereka ini tidak mendatangi solat, melainkan mereka itu wahum. Wahum kat sini maksudnya dalam hal keadaan mereka itu bermalas-malasan. Jadi malas bukan sifat orang mukmin. Cuma yang dinyatakan oleh penulis kat sini, dia lebih fokus kepada orang jahil tak semestinya malas. Dia mungkin malas dia mungkin rajin menuntut ilmu, tetapi yang malas yang dimasukkan kat sini adalah malas beramal. Tapi kita sebutkan malas ini lebih luas skopnya, lebih teruk daripada malas beramal adalah malas menuntut ilmu. Itu sebab ketika Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di membahaskan ayat yang saya bacakan tadi, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, Syekh sebutkan apa? Wal kasal la yakunu illa qad faqada ar-raghbah min qulubihim. Dia kata malas ini terjadi kerana dalam jiwa orang yang malas itu faqada.
Faqada ini maksudnya adalah dia kehilangan ar-raghbah, dia kehilangan interest. Falaula anna qulubahum faragah min ar-raghbah ila Allah wa ila ma indah. Dia kata kalaulah tidak kerana mereka itu, maksudnya orang yang malas, dalam konteks ini adalah orang munafik. Kalaulah tidak kerana mereka itu kehilangan keinginan untuk mendapatkan sesuatu di sisi Allah Ta'ala, dia kata apa? Nescaya mereka itu tidak malas. Jadi kesimpulan yang cuba kita sampaikan kat sini adalah malas ini bukan sifat orang beriman. Dalam masa yang sama kita nyatakan malas ini terjadi kerana salah satu seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di adalah kerana kehilangan interest. Kehilangan cita-cita untuk mendapatkan sesuatu. Pelajar yang kehilangan cita-cita untuk berjaya, dia akan menjadi malas. Pekerja yang kehilangan interest untuk mendapatkan habuan, untuk mendapatkan apa yang dikejar dalam pekerjaan, dia akan bersifat dengan sifat malas. Ala kulli hal, kehilangan raghbah merupakan salah satu punca orang menjadi malas. Raghbah maksudnya keinginan. Baik. H. Kita telah pun habis yang malas itu, kita masuk H. Salah satu penyakit hati yang mungkin berlaku yang disebutkan oleh Prof. Basri katanya, berhujah dengan qadar dengan cara yang salah. Berhujah dengan qadar dengan cara yang salah. Qada ialah segala pelaksanaan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal tentang segala perkara yang berlaku di alam maya ini semenjak diazali lagi. Manakala qadar pula adalah segala perkara yang ditentukan Allah semenjak dari azali lagi. Ada dalam kalangan orang Islam yang berhujah dengan qadar Allah sebagai benteng untuk tidak beramal meskipun tahu tentang satu-satu pelaksanaan amal dalam Islam. Mereka mengatakan buat masa sekarang Allah mengkehendaki mereka tidak beramal, dan sampai satu ketika nanti mereka akan beramal bila dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala perbuatan makhluk dan menentukan segala tindak tanduk mereka. Apa yang cuba disampaikan dalam penyataan ini adalah ada sebahagian orang yang malas beramal. Sekali lagi malas beramal. Mereka berhujah dengan salah berkenaan dengan konsep qada dan qadar. Bagaimana dia kata? Kami sekarang ni tidak beramal kerana Allah mengkehendaki, ataupun dalam arti kata lain, Allah mentakdirkan kami untuk tidak beramal. Dan sekiranya kalau Allah Ta'ala mentakdirkan kami untuk beramal, nescaya kami akan beramal. Maka Prof. Basri menyebutkan, ini merupakan salah satu penyakit hati. Berhujah dengan cara yang salah berkenaan konsep qada dan qadar. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dua perkara yang ingin saya sebutkan berkenaan dengan qada dan qadar ini. Ini perbahasan qada-qadar telah pun banyak kali dibincangkan kat sini. Cuma saya ingin sebutkan dua perkara berkenaan dengan qada dan juga qadar. Yang pertama, beriman kepada qada dan qadar, tidak menafikan untuk seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh. Beriman kepada qada dan qadar tidak menafikan bahawa seseorang itu boleh berusaha, ataupun tidak menafikan seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh. Dalam arti kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan suatu perkara, tetapi ikhtiar manusia, yang akhirnya Allah Ta'ala ciptakan ikhtiar manusia itu merupakan pilihan manusia itu sendiri. Dan kita nyatakan bahawa kesemua itu berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku, Allah Ta'ala mentakdirkan apa yang berlaku, tidak menafikan usaha manusia. Satu. Yang kedua, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, bila kita sebut qada ataupun qadar, dia merupakan sesuatu yang mastur. Apa maksud mastur? Mastur maksudnya adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak berada pada radar pengetahuan manusia, melainkan benda tersebut telah pun berlaku. Qada qadar merupakan sesuatu yang mastur. Manusia tak ada yang mengetahui. Bahkan sebaik-baik manusia itu Nabi SAW sendiri sekalipun tidak mengetahui qada dan juga qadar. Banyak peristiwa peperangan di antara yang kita boleh relate. Mana Nabi SAW ketika perang Badar,
Nabi mengangkat tangan. Kerana apa? Kerana takut kalau dia tewas dalam peperangan tersebut dan tidak ada lagi saki baki kaum muslimin yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu, Nabi sendiri sekalipun sebaik-baik manusia tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Jadi bila kita nyatakan qada dan qadar ini merupakan sesuatu yang mastur, tidak diketahui, tidak berada pada radar pengetahuan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak tempat Al-Quran dan juga hadis memerintahkan manusia untuk mengambil asbab. Kita sebutkan sekali lagi, qada-qadar ini manusia tak tahu melainkan ia telah berlaku. Dan sementara benda tersebut tidak berlaku, manusia diperintahkan untuk mengambil asbab. Mengambil sebab untuk berjaya. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Salah faham terletak pada cara kepercayaan kepada qadar Allah. Itu diulas kepada masyarakat. Itulah yang menjadi punca kepada salah faham terhadap qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan timbul tanggapan kepada sesetengah pihak yang qadar itu menjadi punca kelemahan manusia dan kegagalan hidup mereka. Mereka kata apa? Dah takdirnya. Sekali lagi kita nyatakan bahawa betul, tetapi kita mestilah berusaha. Takdir satu benda yang Allah Ta'ala tutup. Kematian, rezeki, jodoh dan sebagainya. Sementara menunggu apa ketentuan Allah Ta'ala, yang akhirnya kita maklum benda tersebut jadi, Allah Ta'ala perintah kita untuk mengambil asbab. Setelah kita usaha, disusuli dengan tawakal, benda itu tidak terjadi seperti mana yang kita rancang ataupun usahakan, maka barulah kita tahu bahawa itu merupakan qada dan juga qadar Allah Ta'ala. Sementara benda tersebut tak berlaku, maka manusia diperintahkan untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk mengejar apa yang dia rancang ataupun cita-citakan. Baik, pada muka surat 66, orang sebegini menyangka Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu itu secara terasing daripada sebab-sebabnya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan musabbab dan sebab sekaligus. Ini kadang kita dah nyatakan banyak kali kat sini, kita ulang sekali lagi. Di antara kelemahan kaum muslimin ini adalah dalam bab sunan kauniyah. Kita ada syariatullah, kita ada dalam bab sunan, mengambil asbab. Ini di antara perkara yang menyebabkan kaum muslimin ini lemah, mengambil asbab untuk berjaya. Kita ada syariatullah, kita ada sunnatullah. Sunnatullah ini bergerak, tidak berubah semenjak daripada Adam sehinggalah manusia terakhir diciptakan, melainkan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki benda sebaliknya berlaku. Contoh, api sifatnya membakar. Tidak pernah lagi semenjak Adam diciptakan sampailah manusia sekarang ini, mungkinlah bukan manusia yang terakhir, sampai sekarang ini api itu sifatnya sejuk. Dia bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullahnya api membakar. Melainkan seperti mana saya sebutkan tadi, kalau Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu yang kita sebut sebagai mungkin mukjizat ataupun khariqul lil adah, seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Ibrahim alaihissalam. Tapi ala kulli hal, secara umum kita manusia yang tidak memiliki mukjizat, dan kebanyakan kita ini tidak memiliki, kita sebut sebagai karamah, maka dia berlangsung seperti mana yang Allah Ta'ala tetapkan. Baca buku, berusaha bersungguh-sungguh, maka sama dengan berjaya dalam peperiksaan. Apa yang kebanyakan pelajar kita mungkin, kalau kita sentuh dalam bab pelajaran, mereka itu mengambil syariatullah, solat hajat dan sebagainya, benda tu tak ada masalah, doa setiap kali sebelum belajar. Tetapi kalaulah mereka tidak mengambil asbab sunnatullah untuk berjaya, untuk faham, apa dia? Baca buku, bertanya kepada pensyarah ataupun bertanya kepada cikgu, buat kerja rumah,
dia cemerlang macam mana sekalipun dalam bab syariatullah, dia tidak akan berjaya. Kerana bumi ini berputar berdasarkan sunnatullah. Jadi inilah mungkin kelemahan kita, kaum muslimin. Baik. Kita sambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Hakim Ibn Huzam. Ya Rasulullah, ara'aita adwiya natadawi ataupun natadawa biha waraqad nastarqi biha ataridna min qadarillah? Qal innaha min qadarillah. Sahabat ini bertanya, katanya, wahai Rasulullah, apakah pandangan tuan tentang ubat-ubatan yang kita gunakan untuk berubat dan jampi yang kita gunakan untuk menjampi? Adakah ia dapat menolak qadar Allah? Seperti mana yang kita nyatakan tadi, qada dan qadar bersangkut paut dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan bila kita sebutkan ilmu Allah Ta'ala, ia tidak menafikan bahawa manusia memiliki pilihan. Dan Nabi SAW betulkan pandangan ini. Sehingga kan Nabi kata apa? Ia sendiri termasuk dalam qadar Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tahu, kalau engkau berubat dengan mengambil ubat ataupun dengan engkau menjampi, maka ia berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan engkau usahakan, itulah yang Allah Ta'ala takdirkan. Wallahu a'lam. Jadi ini merupakan salah satu penyakit hati yang mana ia menjadi salah satu alasan untuk kaum muslimin sebahagiannya tidak berjaya. Baik, berikutnya iaitu penyakit hati buruk sangka. Buruk sangka, para ulama sebahagian yang mendefinisikan, dia kata su'udzan itu apa dia? At-tuhmah wa takhawun li ahli wal aqarib wan nasi fi ghairi mahallihi. At-tuhmah, menuduh, li ahli wal aqarib wan nas fi ghairi mahallihi, menuduh manusia, kaum kerabat, kaum keluarga yang bukan pada tempatnya. Maka itu kita nyatakan buruk sangka. Antara penyakit yang melanda seseorang sebelum beramal ialah suka menaruh rasa buruk sangka kepada orang lain, khususnya kepada orang yang ingin beramal selaras dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan sejenis penyakit hati yang amat disukai oleh iblis dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ingin menegakkan masyarakatnya berdasarkan kepada kejernihan hati dan rasa percaya mempercayai dan bukan berdasarkan rasa ragu-ragu, bimbang dan sangka buruk antara satu sama lain. Kejernihan membawa kepada perpaduan dan sangka buruk membawa kepada perpecahan. Perpaduan disukai oleh Islam, manakala perpecahan dibenci olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ba'da. Ba'da maksudnya adalah sebahagian. Sangkaan adalah dosa. Dalam arti kata lain, ada sangkaan yang tidak membawa kepada dosa. Ada sangkaan yang tidak membawa kepada dosa. Para ulama ketika membahaskan tentang dhan, ataupun dalam buku ini dinyatakan su'udzan, buruk sangka, mereka membahagikan buruk sangka ini kepada 4 bahagian. Buruk sangka terbahagi kepada 4 bahagian. Tak semua buruk sangka itu tak bagus. Baik, buruk sangka yang pertama adalah buruk sangka al-muharram. Buruk sangka yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Macam mana buruk sangka yang diharamkan? Yang termasuk dalam perbahasan kita adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang beriman. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang beriman merupakan sesuatu yang Allah Taala haramkan. Kalau buruk sangka kepada Allah satu yang haram, buruk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
seperti mana yang An-Nawawi nukilkan, dia membawa kepada kekufuran. Dia buruk sangka ke Nabi. Al-Imam An-Nawawi kata ijma' para ulama bahawa ia membawa kepada kekufuran. Itu kategori yang pertama, buruk sangka kepada Allah dan juga orang beriman. Nabi SAW tu termasuk orang beriman lah. Baik, yang kedua, mereka bahagikan buruk sangka al-jaiz, buruk sangka yang diharuskan. Ada tak buruk sangka yang diharuskan? Jawapannya adalah ada. Kepada siapa buruk sangka yang diperbolehkan? Para ulama menyebutkan buruk sangka yang diperbolehkan adalah kepada ahli maksiat yang terang-terang memaparkan kemaksiatannya. Katalah dia ini seorang kaki mencuri, terang-terang dia pergi curi barang orang depan mata kita, ataupun katalah dia ini seorang yang tidak menjaga pergaulannya di antara lelaki dan perempuan. Tiba-tiba kita nampak dia jalan dengan satu orang yang kita tahu itu bukan isterinya. Maka sebahagian para ulama kata ini merupakan buruk sangka yang diharuskan. Memang kita tahu dia memang playboy, kita katakan, memang buaya gitu. Kita nampak dia jalan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, maka kita buruk sangka kat dia, maka itu adalah sesuatu yang harus boleh-boleh saja. Memang terkenal dia buat maksiat secara terang-terangan. Baik, satu muharram, yang kedua adalah al-jaiz yang diperbolehkan, dan yang ketiga adalah al-mustahab. Ada buruk sangka yang mustahab, maksudnya disukai, kita berburuk sangka. Siapa agak-agak orang yang kita disukai untuk berburuk sangka? Agak-agak siapa? Abu Hatim Al-Busti menyatakan orang yang mustahab untuk kita suudzon adalah kepada musuh kita. Musuh sini termasuk yang kafir ataupun yang muslim tapi fajir, pelaku maksiat ataupun pendosa yang menyakiti kita. Abu Hatim Al-Busti menyebutkan, kenapa harus ataupun mustahab? Sila al-jaiz tu harus, mustahab ni maksudnya disukai untuk kita buruk sangka, supaya kita ini berhati-hati kalau dia buat perancangan untuk memudaratkan diri kita. Maka Abu Hatim menyebutkan ini buruk sangka mustahab, buruk sangka yang disukai, iaitu kepada musuh kita, orang kafir. Kita tahu bahawa dia ini ada makar, ada dia punya tipu helah. Kalau kita tak buruk sangka, dia akan menyebabkan kita rasa complacent, rasa tenang gitu kan, tak berhati-hati, tak waspada. Jadi dengan kita buruk sangka, kita akan mengambil kita panggil apa tu, jalan berhati-hati, supaya kita tidak terkena mudarat dalam perancangan kalau dia nak buat buruk ke kita. Baik, satu muharram, yang kedua harus, yang ketiga mustahab disukai, yang keempat agak-agak apa dia? Suuzon yang apa yang tertinggal? Wajib. Siapa yang mengaji ilmu jarh wa ta'dil, dia akan tahu perkara ini. Ini termasuk dalam buruk sangka yang wajib. Para ulama menyebutkan adalah buruk sangka wajib ini termasuk dalam untuk kemaslahatan syarak. Kemaslahatan syarak. Dalam bab periwayatan hadis, orang yang membawa hadis ini kita sebut sebagai perawi. Dan perawi, kalau dia itu kita tahu pemalsu hadis, maka wajib kita buruk sangka kat dia. Supaya apa? Supaya dia tidak menyebarkan hadis-hadis palsu yang menyebabkan akhirnya agama ini menjadi mudarat. Jadi ada 4 kesemua sekali buruk sangka. Bukanlah kita ini berbaik sangka dengan semua manusia, tak. Kalau kita berbaik sangka dengan semua manusia, nescaya mungkin akan terjadi mudarat kepada diri kita. Jadi mereka menyatakan buruk sangka yang diharamkan, buruk sangka kepada Allah dan juga orang beriman, tak terkenal iaitu buat dosa. By default kita tahu bahawa dia itu pergi solat, dia itu menjaga hubungan yang mak ayah dia dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba kita buruk sangka, maka buruk sangka yang itu yang diharamkan, yang masuk dalam penyakit hati yang kita bincangkan yang ini. Yang kedua adalah jaiz, buruk sangka yang diharuskan kerana dia itu memang terkenal pelaku dosa.
Kita nampak dia ni buat something, dan biasanya kita tengok kalau waktu sekian, kalau dia berjalan macam ini, mesti dia buat benda buruk ni. Maka itu jaiz. Yang ketiga, dalam mustahab, disukai kalau dia itu adalah musuh kita peribadi ataupun musuh agama kita, orang kafir. Kita kena hati-hati. Dan yang keempat adalah wajib untuk menjaga kemaslahatan syarak. Wallahu a'lam. Baik, penyakit yang berikutnya adalah mengumpat. Mengumpat merupakan salah satu penyakit yang menimpa seseorang sebelum beramal dan orang-orang yang telah pun beramal ibadah. Antara bentuk umpatan kepada orang yang beramal ibadah ialah seseorang mengatakan, orang yang beramal ibadah itu riak dan menunjuk-nunjuk warak, alim dan lebay. Lebay ni pakai kopiah kot ni. Sebenarnya setiap manusia mempunyai kehormatan diri yang tidak boleh dinodai dengan mencari keaiban dan menjadi sasaran umpatan, meskipun orang yang diumpat itu melakukan amalan yang berdosa, asal saja dilakukan dengan bersembunyi dari pengetahuan orang ramai. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syara man aslam bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbi, la tu'dhul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man tatabba awrata akhihi al-muslim tatabba Allahu awratah, wa man tatabba Allahu awratah yafdahu walau fi jawfi rahli." Nabi SAW dalam bab mengumpat ni banyaklah telah pun kita bahaskan, dan ini merupakan athar yang lazim juga kita baca. Ala kulli hal, sebagai peringatan untuk saya dan juga kaum muslimin muslimat sekalian, kita baca jugalah. Wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman dengan lidahnya, tetapi iman itu belum sampai ke dalam hatinya, janganlah menyakiti orang-orang Islam dan janganlah mencari cacat cela mereka. Barang siapa yang mencari cacat cela saudara Islam, Allah akan mencari cacat celanya. Barang siapa yang Allah cari cacat celanya, dia akan membongkarnya sekalipun berada di perut kenderaannya. Rasulullah SAW memperdalamkan pengertian ayat tersebut kepada sahabat-sahabat baginda dengan cara bersoal jawab, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Abu Hurairah. Hadis ini Nabi SAW tanya, apakah kefahaman sahabat berkenaan dengan mengumpat? Nabi kata apa? Atadruna mal ghibah? Nabi kata dekat sahabat, apakah kamu mengetahui apakah itu ghibah, umpatan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat pun berkata kepada Nabi SAW, katanya, wallahu a'lam, Allah dan juga Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW kata apa? Zikruka akhaka bima yakrah, iaitu engkau menyebutkan apa yang saudaramu tak suka. Umpat adalah menyebut satu kenyataan yang mana kenyataan tersebut ataupun orang yang dinyatakan itu tidak suka. Contoh, kita kata kat kawan kita, dia tu kalau tidur berdengkur, kalau makan berbunyi, dan benda tersebut betul-betul ada kat dia. Kalau dia tidur, memang dia berdengkur. Kalau dia makan, memang makannya tu, ada orang makan macam tu kan, bunyi lah gitu makanan tu. Benda tersebut betul berlaku kat dia, dan dia tak suka. Benda itu dinyatakan kepada khalayak, dan bagi dia benda tu aib. Maka ini termasuk sebahagian daripada umpatan. Dan satu lagi yang mencirikan umpatan ni, maksudnya apa? Dia tak ada depan kita. Kalau depan-depan tu bukan mengumpat, itu namanya apa?
mengutuk kan. Dia tak ada, kita sebut kenyataan yang dia tak suka. Kenyataan yang ada pada diri yang dia sendiri tak suka. Dan pernah juga saya sebutkan ada orang yang badan gempal, gemuk. Apa bahasa kita, gendut lah kan, gendut. Dan orang panggil dia Bob. Sinonim dengan apa? Besar gitu kan. Dan dia okey. Itu tidak termasuk dalam larangan hadis ataupun ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat itu. Sahabat bertanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Dia kata, "Wahai Rasul, apa pandanganmu sekiranya apa yang aku nyatakan itu betul-betul berada pada saudaraku?" Qal in kana fihi ma taqul faqad igtabta. Nabi SAW kata, kalau sekiranya apa yang engkau perkatakan fihi, terdapat pada saudaramu, memang kenyataan, memang fakta, faqad igtabta, maka engkau telah mengumpatnya. Inilah mengumpat. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Kalau sekiranya tidak ada seperti mana yang engkau nyatakan, maka itu bukan mengumpat, itu adalah suatu tuduhan. Diterjemah kat sini bahatta itu maksudnya adalah tuduhan. Wallahu a'lam. Jadi mengumpat merupakan salah satu penyakit hati. Orang yang bersih hatinya dia tidak akan mengumpat. Dan pernah kita nyatakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari berkenaan mengumpat, katanya apa? Maghtabtu ahadan mundu alimtu anna al-ghibata tadurru ahlaha. Dia kata, aku tidak pernah mengumpat seorang sekalipun. Mundu alimtu anna al-ghibah, semenjak aku mengetahui sesungguhnya umpatan itu tadurru ahlaha, akan menyebabkan pelakunya mendapat mudarat. Jadi orang yang bersih hatinya, dia akan menjaga lisannya. Lisan merupakan cerminan dalam jantung hati manusia. Begitulah seterusnya. Baik, yang berikutnya hasad dengki. Hasad dengki. Hasad dengki ni apa dia? Hasad bermaksud tamanna zawal ni'mah, berharap hilangnya nikmat. Anil mahsud, terhadap orang yang kita iri hati. Wa illam yusir lil hasid mithlaha, walaupun orang yang mendengki itu tidak mendapatkan hasil terhadap orang yang memiliki benda tersebut. Hasad adalah kita tengok saudara kita, benda tu ada pada dia, tak ada pada kita. Satu. Yang kedua, kita harap benda tersebut hilang daripada dia, maka itu termasuk dalam hasad yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Nabi SAW tegah, walaupun benda tersebut kita harap hilang kat dia, sama ada benda yang hilang tu dapat kat kita ataupun tak dapat kat kita. Boleh faham kan? Hasad maksudnya kita mengharapkan nikmat yang ada pada saudara kita yang tak ada pada kita hilang. Sama ada hilang tu memang dua-dua tak dapat, dia yang penting tak apa kalau aku tak ada, yang penting dia juga tak dapat, ataupun dapat kat aku, dia tak ada. Asalkan menghilangkan nikmat, kita harap nikmat itu hilang terhadap seseorang yang kita iri hati, maka itu termasuk dalam penyakit hati yang Allah Subhanahu Wa Taala tegah. Baik, penulis menyatakan orang yang hasad dengki kepada orang lain adalah orang yang tidak mempunyai semangat percaya kepada diri dalam melakukan sesuatu perkara. Orang yang hasad ke orang lain ini adalah
orang yang sebenarnya tidak ada rasa percaya diri yang dia itu ada kemampuan yang sama untuk memiliki benda yang dia hasadkan. Sebaliknya lebih bergantung kepada orang lain. Sebaliknya lebih bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan orang yang hasad. Firman-Nya, "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahum Allah min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima." Maksudnya, atau patutkah mereka dengki kepada manusia, Nabi Muhammad dan umatnya, disebabkan nikmat pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnia-Nya. Kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, iaitu pangkat Nabi, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada hasad, kita ada satu lagi yang kita nyatakan sebagai ghibtah. Ghain ba ta, ghibtah. Apa beza hasad dan juga ghibtah? Ghibtah adalah kita menginginkan sesuatu yang ada pada saudara kita, tetapi kita tidak menginginkan benda tersebut hilang daripada dia. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata apa? La hasada illa fitnatain. Tidak boleh berhasad melainkan pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan. Seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kurniaan harta. Fasullita ala halakatihi fil haqq. Lalu dia ingin menghabiskan hartanya itu pada jalan kebenaran. Maksudnya Allah Ta'ala berikan dia harta, kita tengok kawan tu kaya, dan kekayaannya itu pula tak menyebabkan dia menyimpang daripada ajaran agama. Bahkan dia gunakan hartanya pada perkara-perkara yang hak, untuk nafkah keluarga, untuk sedekah, untuk fisabilillah. Maka kita mengharapkan kita juga seperti itu, dalam keadaan membuat kebaikan. Dalam masa yang sama kita tidak menginginkan bahawa hartanya itu hilang. Maka itu adalah hasad yang Nabi SAW izinkan. Sebenarnya memiliki harta ini tidak semestinya akan menyebabkan kita ini jadi pemurah. Memiliki harta semata-mata tidak menyebabkan seseorang itu secara automatik menjadi pemurah. Dalam masa yang sama, orang miskin, sebenarnya kalau dia itu memang sifat pemurah, kemiskinannya itu tidak menghalang dia daripada melakukan amal jariah berbentuk sedekah. Bahkan kadang-kadang semakin kaya seseorang itu, makin susah untuk dia mengeluarkan hartanya. Jadi orang ini memang patut untuk kita cemburui. Dan yang kedua adalah wa rajulun atahu Allahul hikmah. Seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia hikmah. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan dia Al-Quran, yang dia baca sepanjang malam, pagi dan siang. Malam, pertengahan malam dia baca Quran, pagi malam dia baca Quran. Kemudian dia mengajarkan. Tapi dalam riwayat ini, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia hikmah. Hikmah ini maksudnya ilmu. Dia berhukum dengan ilmu yang dia ada, menghakimi orang, memberikan nasihat kepada orang, dan juga dalam masa yang sama dia mengajarkan orang. Orang ini boleh untuk dicemburui. Sekali lagi, kalaulah harta tadi itu kita nyatakan kaya saja tidak menyebabkan orang tu tiba-tiba jadi pemurah. Berilmu saja tak semestinya menyebabkan orang itu beramal. Betapa ramai orang tahu bahawa pergi ke masjid itu, hukumnya para ulama bahas dua saja, sama ada wajib ataupun sunat muakkad. Dia tahu pergi ke masjid wajib ataupun sunat muakkad,
Tok guru dia bagi tahu wajib atau sunat muakkad. Dia ada ilmu. Tapi tak semestinya dengan ilmu yang dia ada itu dia boleh melaksanakan. Dia tahu sedekah itu bagus. Tapi tahu saja tak menyebabkan dia itu beramal dengan apa yang dia tahu. Jadi orang ini Nabi kata apa? Wa rajulun atallahul hikmah. Seorang lelaki Allah Taala berikan dia hikmah. Fayaqdi biha, dengan ilmu dia itu, hikmah dia itu, dia berikan penghukuman. Wa yu'allimuha, dan juga dia mengajarkan kepada orang lain. Ada orang berilmu tapi dia tak suka mengajar kepada orang lain. Boleh jadi juga. Dan orang ini subhanallah, orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan. Kalau ada orang-orang seperti ini adalah orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan. Berharta tapi tak kedekut. Suka infak harta. Berilmu, beramal dengan ilmu yang dia ada, bahkan mengajarkan kepada orang lain. Kedua-dua ini muslim-muslimat sekalian merupakan salah satu amalan yang ada pada seorang mukmin yang besar pahalanya. Baik, pada muka surat 70. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad." Janganlah kamu sesekali berhasad. Fa innal hasada, kerana sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu api. Muslimin muslimat menghormati Allah sekalian, kenapa orang berhasad dengki? Kenapa orang ada hasad dengki? Salah satu benda yang mudarat hasad dengki ini, ia membawa kepada sihir ain. Hasad dengki sama ada disedari ataupun tidak disedari, ia boleh membawa kepada sihir yang kita sebut sebagai sihir ain. Banyak kali dibahaskan kat sini, ala kulli hal kita ulang sekali lagi. Salah satunya membawa kepada sihir ain. Kenapa orang berhasad dengki? Para ulama bahas dalam bab ini banyak sebab. Di antaranya kita nyatakan yang pertama, kerana permusuhan. Kerana permusuhan. Kita nampak dia tu lebih, dia ni pesaing aku. Kita nampak kawan tu lebih sikit, lalu timbul keinginan untuk alangkah bagus kalau dia tak ada. Biar aku je dapat, dia tak dapat. Satu. Yang kedua, kenapa orang berhasad dengki? Ingin tarafu'. Tarafu' ni maksudnya dia ingin mengangkat kedudukan dia. Dia kata aku lebih tinggi daripada dia. Dan kalau boleh benda tu jangan dapat kat dia, dapat kat aku. Yang kedua. Yang ketiga, para ulama sebutkan hubbur riasah. Apa maksud hubbur riasah? Suka akan jawatan. Suka akan jawatan, wa hubbus syuhrah. Suka kemasyhuran. Suka apa? Apa bahasa kita sekarang ni? Suka viral apa? Suka popular. Ni kalau kawan tu popular, dengki kat dia. Dia kata, dia popular, aku buat YouTube channel, subscriber 1 je. Dia punya subscriber 500,000, contoh kita kan. Benda ini boleh menyebabkan satu orang hasad dekat orang lain. Yang berikutnya, kenapa orang boleh hasad dengki kepada orang lain? Para ulama menyatakan zuhurul fadl, kerana nampak dia punya kelebihan, ataupun dia, sebagian kata para ulama menyebutkan, kata kadang-kadang hasad dengki ni puncanya bukan semata-mata orang yang berhasad, tapi salah satu puncanya adalah kerana orang mahsud itu, orang yang didengki itu, dia suka apa? Suka pamer. Suka apa? Suka menunjuk. Dia tunjuk gitu. Mungkin orang pertama kali, oh, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai 10 kali, dia pun jadi fed up gitu kan. Dia pun dengki, apa benda lah ni kan. Kan bagus kalau aku ada benda tersebut. Lama-lama kawan yang tak ada hasad dengki pun hasad dengki kat dia. Zuhuru al-fadl. Selalu menampakkan kelebihan yang dia ada. Ini satu penyakit
zaman sekarang ni, menampakkan kegembiraan sedangkan pada hakikatnya dia tak gembira. Kan banyak kes-kes yang macam itu, menunjukkan kemewahan tapi sebenarnya dia miskin. Nampakkan kehandsomean padahal muka penuh jerawat dia tu. Tak pakai apa, pakai filter. Macam-macam sekarang ni filter. Kenapa orang suka tunjuk? Sebab dia nakkan perhatian. Yang kita sebutkan dulu, zaman sekarang orang mengangkat martabat dengan menurunkan harga diri. Jadi berhati-hatilah. Okay, berhati-hatilah. Saya tak kata share apa yang kita makan itu automatik riak, takabur, neraka, tak. Kadang-kadang orang suka share, nak berkongsi nikmat, bahawa dia tu tolong doa, ataupun dia kata makan kat sini bagus, dia ngajak kawan dia makan kat situ. Tapi kena berhati-hati dengan siapa yang kita kongsikan. Baik Allah, dia ada banyak lagi tapi cukup sekadar 4 yang saya sebutkan. Baik, yang terakhir, mensia-siakan masa. Mensia-siakan masa. Kalau dulu kita boleh menyalahkan orang, awak ni buang masa main game saja, awak ni main game dekat phone kan. Sekarang kadang-kadang ada orang balas balik, dia kata main dekat phone ni merupakan satu kerjaya. Bukan? Tidak. Main game boleh buat duit. Dia kata ini aku tak main saja ni, tapi aku main ni sebab nak duit. Sedangkan syatranj, apa syatranj dalam bahasa Melayunya ni? Catur. Para ulama bahaskan sama ada benda tersebut makruh ataupun haram. Yang rajihnya, kalau sekiranya membawa kepada, boleh tengok kalam Ibnu Taimiyah dalam perkara ni, syatranj, main catur. Kalaulah catur yang kita tengok tak ada apa di zaman sekarang ni kan, yang mungkin orang main catur, dia bosan sakit pinggang duduk, dia bangkit, dia buat benda lain. Sekarang ni orang main game, bukan takat pekerjaan tak dibuat, malahan ada sebahagian pelajar ketagihan main game menyebabkan membawa kepada kegagalan. Betapa ramai student universiti macam itu, tak pergi kelas, ponteng, akhirnya kita keluarkan surat apa? Surat tak datang kelas dan dihalang daripada menduduki peperiksaan. Berlaku, bukan tak berlaku. Daripada zaman saya student sampailah sekarang ni mengajar, jadi benda tersebut. Menyia-nyiakan masa. Main game ni tak ada faedah. Dia bukan game yang kita pergi riadah. Riadah itu ada keperluan sekarang ni kan. Kan kita ada keperluan untuk menjaga makan, menjaga tubuh dan sebagainya. Riadah itu dia ada faedah dia. Tapi main game itu yang menyia-nyiakan waktu, ketagihan. Itu sebab Abdullah bin Mas'ud dalam satu kenyataan beliau yang terkenal, saya kira ada sebagian asatidah yang menukilkan perkataan beliau ini. Dia kata apa? Inni la abghadur rajul. Sesungguhnya aku ini merupakan lelaki yang paling murka, paling tak suka. An arahu farigha. Nampak lelaki lain tak buat apa-apa, kosong je masa macam itu kan. Melepak, khayal. Macam mana orang khayal kat rumah ataupun kat bilik? Dia duduk, dia pandang langit-langit, kemudian letak tangan letak apa ni? Lengan tu dekat itu. 2-3 jam gitu khayal. Ibnu Mas'ud kata apa? Aku merupakan lelaki yang paling benci kalau aku nampak satu orang lelaki masanya kosong, la laisa fi syai'in min 'amali dunya wala fi 'amali al-akhirah. Dalam hadis riwayat Ahmad. Dia kata aku paling benci lelaki yang tak buat apa-apa. Katalah dia tak nak buat dalam bab agama ataupun tak nak memperjuangkan agama, kurang-kurang dia boleh buat satu urusan dunia yang boleh faedah kat dia, pun dia tak buat. Ini masalah generasi sekarang ni kan kadang-kadang. Taklah semua. Ada yang bagus-baguslah. Yang lebih teruk daripada itu, tak ada faedah dunia, tak ada faedah akhirat,
mudarat kat diri. Apa dia baru ni? Berita yang sehari ni lah. Merempit. Tengok berita tu, merempit. Mak dia pujilah dia kan kita baca. Kita tak tahu apa. Tapi kita tengok gitu, ini anak yang soleh, anak gini. Tapi 4 pagi, 4 suku gitu. 4:40. Orang tengah Qiyamul, dia berada di jalan yang lurus. Ini siratal mustaqim. Siratal mustaqim bukan siratal mustaqim. Siratal mustaqim jalan yang lurus. Ya, kita tak tahu lah. Kita tak menyebutkan perkara yang buruk, tapi kita menyatakan apa yang kita nampak. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sia-sia. Kita pun ada sebagian orang rasa bersalah. Ini nak doakan apa ni? Nak doakan moga-moga diampunkan dosa, tapi merempit. Jadi teradut dia nak doa. Nak doa apa? Macam kita sebutkan, mati di jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidayah dan juga pedoman untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk seperti itu. Orang boleh buat macam-macam alasan. Saya merempit ni, esok-esok saya nak masuk formula apa? Motor Formula 1 ya, bukan Formula 1 kan? GP. Tapi bukan begitu jugalah caranya. Baik. Mensia-siakan masa merupakan salah satu penyakit. Mensia-siakan masa merupakan suatu penyakit yang mungkin dulu kita tak fikir bahawa benda tersebut ya sia-sia masa gitu, tak ada faedah. Tapi sekarang ni ada sebahagian orang yang menyia-nyiakan waktu dengan buat benda yang tak faedah, akhirnya membawa mudarat. Kepentingan menggunakan masa pada perkara yang mendatangkan manfaat dan tidak menyia-nyiakannya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan 4 golongan. Golongan yang pertama, illa alladhina amanu, melainkan dia itu beriman. Yang kedua, wa 'amilus solihat, dia beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, berpesan akan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, berpesan akan kesabaran. Menyia-nyiakan masa adalah sesuatu yang dilarang keras dalam Islam dan merupakan tanda penyakit hati. Ia merupakan suatu perkara yang sangat merugikan. Banyak masa manusia hilang dengan sia-sia. Setiap hari masa semakin meninggalkan kita. Kita sedar hal itu tetapi tidak mengambil iktibar, lalu menjerumuskan kita kepada keadaan yang jauh dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang untuk penyakit yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.